Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ainurin Akila binti Jamaluddin, bernombor matriks BA 22110046 dari Seksyen 1 Penulisan Kreatif. Saya ingin mengulas cerpen Usia Emas yang dikarang oleh Abdullah Hussein dan diterbitkan pada Disember 2003 melalui sumber Dewan Sastra dalam Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Apakah keistimewaan karya Usia Emas yang telah saya baca ini? Pertama, terdapatnya aspek intrinsik iaitu dari segi tema, persoalan, nilai kemanusiaan, nilai kemasyarakatan, plot dan pandangan sarwa jagat yang banyak menarik minat dan memberi tauladan kepada pembaca. Selain itu, dengan adanya aspek ekstrinsik iaitu gambaran masyarakat, fungsi dari segi peranan pendidikan, agama, itu banyak memberi kesan positif kepada orang yang membaca. Itu apa yang menarik dalam cerpen Usia Emas ini dari segi teknik penulisan yang mempaparkan persembahan dari segi jelasan teknik untuk menyampaikan sesuatu cerita seperti menggunakan imbas muka, kembali, dialog, monolog dalaman, naratif, tegangan, arus kesedaran dan juga didaktik. Di dalam cerpen Usia Emas ini, penulis telah menggambarkan seorang lelaki tua yang bernama Cikgu Baharom dan dia telah memenangi anugerah tokoh warga emas kerana kepintarannya dan dia yang suka dan gemar berkarya. Apa yang menarik dapat saya kupaskan dalam cerpen Usia Emas ini dari segi nilai keagamaannya. Dan kita tahu keagamaan ini dapat membentuk nilai kepribadian yang mulia pada insan. Tanpa agama, kehidupan manusia akan terlahirlah keporak-perandaan dan kehancuran jiwa. Petik dari petikan di mana penulis mengambil tafsiran Ar-Rahman, tafsiran pimpinan Ar-Rahman yang disebut dalam itu, Allah menciptakan kamu dari tiada kepada ada. Kemudian dia menyempurnakan tempoh umur kamu di mana ada insan yang meninggal terlebih awal. Tegaslah di sini bahawa umur yang panjang itu hanyalah sekadar pinjaman. Seperti mana yang kita tahu umur Cikgu Baharom adalah 75 tahun dan berbaki 12 tahun itu hanyalah pinjaman kerana kita semua sedia maklum bahawa Nabi Muhammad SAW meninggal pada usianya 63 tahun. Istimewaan yang seterusnya saya dapat jelaskan kerana terdapatnya nilai kasih sayang yang dijelaskan oleh penulis di mana dia mengatakan bahawa Allah menyeru Nabi Muhammad SAW untuk mengasihani kedua orang tua, mana anak-anak seharusnya menghormati dan mengasihani orang tua kerana itu adalah tuntutan agama. Bagaimana kata Cikgu Baharom, orang tua memerlukan penyantunan daripada anak-anaknya. Sebenarnya apa yang menarik ialah dari segi penjagaan kesihatan. Seperti yang dimaklumkan dalam Usia Emas, Cikgu Baharom seorang yang gemar membuat senaman radio talkshow daripada dikenalkan oleh orang Jepun. Senaman ini dibuat secara baring terlentang di atas lantai dan mengangkat kedua-dua kaki secara 12 kali. Itu bagi mendapatkan pengekalan kesihatan yang baik, kita perlulah terus melakukan gaya hidup sihat. Seterusnya kita beralih kepada kekurangan dalam karya ini. Kekurangan dalam karya ini memperjelaskan adegan buruk dari seorang anak, iaitu dapat dipetik daripada Cikgu Baharom
Ia memperlihatkan bahawa usia lanjut umur ini dikenali sebagai helpful age oleh anak-anak di Jepun kerana mereka berasa terbeban, saling menolak penjagaan ibu bapa mereka sesama saudara sendiri. Itu anak-anak di Jepun senang menghantar ibu bapa mereka di rumah kebajikan. Kekurangan seterusnya yang dapat saya jelaskan dipetik oleh penulis iaitu kejutan budaya, di mana orang menganggap tokoh-tokoh tua itu apabila mereka meninggal itu sebagai satu kerugian dan menganggap itu untuk diberi award, tetapi mereka lupa bahawa perjuangan manusia di dunia ini adalah berakhir dengan menemui Allah. Kekurangan yang dijelaskan ini wajarlah menjadi pedoman kepada kita semua supaya tidak membuat perkara sedemikian kerana perkara itu membawa kepada keruntuhan akhlak insan. Apa yang dapat saya pelajari berdasarkan cerpen usia emas ini iaitu kita dapat mempelajari tentang keagamaan, kesabaran, kasih sayang dan juga penjagaan kesihatan. Dari segi keagamaan dapat saya simpulkan bahawa usia yang lanjut itu bukanlah satu kelebihan, sebaliknya itu adalah satu pinjaman di mana kita sebagai insan di muka bumi ini, sebagai hamba Allah, kita wajarlah menunduk kepada Allah dan berbuat taubat dan amal kebaikan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Dari segi kesabaran, saya belajar bahawa kita sebagai anak, kita perlulah ada rasa tanggungjawab terhadap ibu bapa kita kerana mereka telah membesarkan kita daripada kecil seperti menatang minyak yang penuh. Jadi kita sebagai anak perlulah membalas jasa mereka dengan menjaga mereka dengan penuh kasih sayang di waktu usia mereka lanjut. Jadi sekali yang dapat saya pelajari dari segi penjagaan kesihatan, kita sedia maklum bahawa bukan dengan pengamalan pemakanan sihat hanya semata-mata untuk mendapat kesihatan yang baik, tetapi perlu diimbangi juga dengan membuat senaman-senaman ringan supaya kita lebih bertenaga dan antibody kita akan lebih kuat. Kita juga akan menjadi orang yang lebih cergas, cekap dan pantas. Sekian, terima kasih. Itu sahaja dapat saya kongsikan.